Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Al-Wasalan, Dr. Azizah, Suzy Daniel dan sahabat yang dimiliki Allah sekalian, Nur Azizah, Nur Azizah Daud, semua yang hadir pada malam ni. Tolong ambil peluang awal-awal kuliah ni untuk sebarkan video kita kepada teman-teman yang lain. Moga usaha ni masuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalu al-khairi kafa'ilih. Orang yang menunjuk kepada kebaikan, pahalanya tidak akan kurang sedikit pun daripada mendapat kebaikan tersebut. Bayangkan tuan ya, nanti kembalinya seorang ke akhirat, dia melihat dia membawa pahala salat lebih banyak daripada yang dia lakukan. Kenapa? Rupanya dia menganjurkan orang lain untuk salat sepertinya. Jadi pada malam ni kita mendengar kuliah, kita sampaikan kepada teman-teman yang lain. Moga-moga masuk dalam hadis Nabi yang salam, menyampaikannya kepada orang lain. Antara hadis Nabi yang salam, siapa yang nak dengar daripada aku pesan ini dan menyampaikannya kepada orang lain, mengamalkannya dan menyampaikan kepada orang-orang lain kelilingnya. Baik tuan ya, Suzy Daniel, terima kasih. Fizul, Salihah Bakar, Alhamdulillah. Afridah Yahya, barakallahu fikum. Jangan lupa share dengan teman-teman yang lain ya. Malam ni bicara kita daripada kitab Adabul Mufrad, kitab yang tebal ni, yang pertama kali diterjemahkan dalam bahasa Melayu secara lengkap. Lengkap maksudnya dengan sanad sekali, dengan sempurna, dan cara penerbitannya pun sangat menarik, iaitu yang warna kamera dan sanad disendingkan, ditelitkan, dan kemudian tulisan-tulisan terjemahannya diterangkan. Baik, bagi tuan yang memiliki kitab Adabul Mufrad, kita berada pada muka surat 29, bab ke-13, bab pada menyatakan bab birrul walidain, bab bir al-walid al-musyrik, bab pada menyatakan berbuat baik kepada ibu bapa yang musyrik. Salam Farid Misbah, Rohana Osman, salam Anissa Osman, barakallahu fikum. Tolong share pada teman-teman lain, ambil peluang sekejap, 1 minit, 2 minit, dalam Facebook kita, dalam WhatsApp group kita, kepada teman-teman, sahabat yang kita kenali. Mudah-mudahan samping berehat-rehat pada malam ni, ada juga peluang untuk mendengar sikit pesan daripada Nabi SAW. Jana Yusuf, Su Ibrahim, ahlan wa sahlan. Okey. Hadis yang ke-25, haddatsana al-Humaidi qala haddatsana Ibn Uyainah qala haddatsana Hisham bin Urwa qala akhbarani abi qala akhbaratni Asma bintu Abu Bakr qalat atatni ummi راغبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أفأصلها قال نعم قال ابن عيينة فأنزل الله فيها لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. Al-Humaidi meriwayatkan kami, beliau berkata Ibn Uyainah meriwayatkan kami, katanya Hisham bin Urwah meriwayatkan kami, beliau berkata bapaku mengkhabarkan kepadaku, beliau berkata Asma binti Abi Bakar mengkhabarkan kepadaku, beliau berkata ibuku telah datang kepadaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan berminat untuk menyantuniku. Sehubungan dengan itu aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bolehkah aku menyambung tali silaturahim dengannya? Baginda menjawab, boleh. Ibn Uyainah berkata, disebabkan peristiwa itu Allah telah menurunkan ayat, Allah tidak melarang kamu berbuat baik kepada orang yang tidak memerangi kamu dalam urusan agama. Surah Al-Mumtahanah ayat ke-8. Baik tuan-tuan, pertama kita melihat hadis ini masih lagi menceritakan tentang keutamaan berbuat baik kepada ibu bapa. Dalam ayat yang lalu kita telah bincangkan, dalam hadis yang lalu, kisah tentang Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu yang mengalami tekanan ketika ibunya menolak untuk mandi, menolak untuk menyikat rambutnya, menolak tidak mahu duduk di tempat teduh, macam-macam hal yang dilakukan oleh ibu itu
kerana inginkan perhatian daripadanya dan minta kepada beliau supaya kembali kepada jahiliah. Tapi saya telah terangkan tuan-tuan, berkenaan dengan perkara itu, Sa'ad bin Waqqas telah pun menemui ibunya dan memujuk ibunya dengan pujukan yang terbaik dan beritahu kepadanya, wahai ibu, walaupun ibu berkelakuan demikian, saya tidak akan kembali kepada akidah jahiliah itu. Tengok bagaimana tegas tapi lembut. Dalam kisah yang kedua ni pula, hadis yang kedua menceritakan tentang Asma binti Abi Bakrin, iaitu kakak kepada Aisyah radhiyallahu anha dari ibu yang berbeza. Ya, ibu kepada Aisyah Ruman, ibu kepada Asma binti Abi Bakar ni namanya Qutailah binti Abil Uzzah. Ni isteri pertama kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Jadi Qutailah ni iaitu ibu kepada Asma binti Abi Bakar, masih lagi kafir pada masa itu. Tatkala datang kepada putrinya Asma, meminta kepadanya untuk berbaik kepadanya, untuk menjalin hubungan. Kalau kita belajar bahasa Arab, kata para ulama perkataan raghibah di sini, seperti dalam Durar As-Sunniyah, menjelaskan bahawa maksud raghibatan ni bahasa Arab. Kalau kita sebut kata raghibah, dia membawa dua makna. Kalau raghibah fi, inginkan. Tapi kalau raghibah an, maknanya tak mahu. Contoh kalau sebut perkataan, ana arghabu fil akli, ataupun raghibtu fil akli, saya nak makan, lapar. Tapi kalau sebut raghibtu anil akli ataupun arghabu anil akli, saya tak mau makan, dah kenyang dah. Jadi perkataan raghibah itu perlu kepada huruf jar selepasnya untuk menentukan maksud yang dikehendaki. Jadi dalam konteks ayat ini, dalam konteks hadis ini, tidak ada dapat kita lihat kat sini raghibatan fi ahadin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi datang ibuku kepadaku. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab kat sini, berminat untuk menyantuniku, berminat untuk baik padaku, berminat untuk mendapat kasih sayang daripada aku, kerana aku merupakan putrinya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dalam konteks cerita ini, ibu kepada Asma datang kepada beliau untuk minta agar dilayannya, dijaga. Maklumlah pada waktu itu dia merupakan seorang wanita yang telah tua, dan Asma binti Abi Bakar ni patut menguruskannya, maka dia datang. Tetapi sempadan yang ada di antara mereka, kerana anak ni Islam, anak ni muslimah, ibu masih lagi kafirah pada masa itu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya harap tuan-tuan faham, Asma binti Abi Bakar ni adalah isteri kepada Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, salah seorang daripada 10 yang paling awal masuk syurga. Seorang daripada mereka merupakan Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Jadi Zubair ni berkahwin dengan Asma, dan kita tahu ketika Nabi SAW berhijrah dengan Abu Bakar As-Siddiq, maka Nabi dan Abu Bakar telah pun bersembunyi di Gua Thur untuk 3 hari 2 malam pada masa itu. Yang datang untuk menghantar makanan kepada Rasulullah dan kepada ayahandanya Abu Bakar adalah Asma ini. Pada masa itu beliau sedang hamil 8 bulan. Maknanya syarat mengandung. Bayangkan menghantar makanan pada waktu itu, perjalanan jauh dari Mekah dan suasana panas, dan musuh-musuh Islam sedang berusaha untuk menangkap Nabi dan mengeluarkan offer menarik siapa yang dapat tangkap Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar hidup atau mati, maka bagi mereka ganjaran yang hebat. Bayangkan, walaupun demikian, tapi Asma tetap tabah. Beliau pergi menghantar makanan. Tuan-tuan bayangkan ni. Kalau tuan ada peluang nanti nak pergi ke Mekah menunaikan ibadah umrah, marilah pergi bersama dengan kami di Zazan Travel. Nanti saya bawakan kisah-kisah ni untuk tuan-tuan faham dalam perjalanan kita, kerana umrah bersama Zazan Travel adalah umrah bertarbiyah, insya-Allah, ya. Baik, jadi Asma binti Abi Bakar ini saya telah terangkan berkahwin dengan Zubair bin Awam, dan mereka dikurniakan beberapa orang anak. Salah seorangnya yang terkemuka bernama Abdullah bin Az-Zubair, salah seorang daripada khalifah Islam yang dipanggil antara khalifah min Khulafa'i Rashidin. Khulafa' Rashidin bukan 4 orang saja tau. Mereka Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Saya ni mereka merupakan Abdullah bin Az-Zubair. Saya mereka merupakan Umar bin Abdul Aziz. Ini merupakan khalifah-khalifah yang dipanggil sebagai Khulafa'ur Rashidin. Jadi Abdullah bin Az-Zubair ini adalah puteranya kepada Asma. Jadi beliau merupakan anak yang pertama lahir daripada kalangan muhajirin yang berhijrah ke Madinah. Beliau iaitu Asma ni merupakan wanita muhajirah yang mula-mula melahirkan anak di Madinah.
Jadi banyaklah kisahnya tentang Asma binti Abi Bakar ni. Jadi Asma ni berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, ibuku datang dalam keadaan masih lagi kafir. Dia nak saya buat baik kepadanya. Afa asiluha? Apakah saya menyambung silaturahim dengannya, wahai Rasulullah?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Ya, jadilah silaturahim dengannya." Maka kata Ibn Uyainah menjelaskan perkara ini. Lalu Allah telah menurunkan pada waktu itu ayat daripada surah Al-Mumtahanah yang mana Allah membuka peluang, Allah tidak menghalang kita untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kita. Iaitulah la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din. Allah tidak sekali-kali menghalang kamu dari berbuat baik kepada orang yang tidak memerangi kamu dalam urusan agama. Jadi ayat ini turun berikutan dengan kisah yang berlaku pada zaman Nabi SAW, iaitulah wanita yang mulia ini, wanita ahli syurga ini, yang suami merupakan antara 10 orang yang paling tinggi makamnya dalam Islam, iaitu Zubair bin Awam. Maka Asma binti Abi Bakar ni melayan ibunya, dan Allah telah menurunkan ayat untuk kes seperti itu. Artinya dalam kehidupan pada hari ini, kalaulah seseorang yang punya ibu ataupun ayah yang masih kafir, maka hak ke atas mereka sebagai ibu dan bapa masih lagi wajib ditunaikan. Mesti diraikan. Hubungan mesti kita jaga. Kerana dalam ayat lalu kita telah bincangkan, Allah menyatakan surah Luqman, "Wasahibhuma fid dunya ma'rufah." Bersahabatlah dengan mereka dengan cara yang paling baik. Tuan-tuan? Ainun Wari. Faham ke bincangan malam ni? Bagi tuan yang nak memiliki kitab Adabul Mufrad, boleh dapatkan daripada Zahzan Travel. Kitab ni sangat menarik. Kitab yang pertama kali diterjemahkan secara lengkap dalam bahasa Melayu kita, walaupun usianya lebih daripada 1000 tahun. Ini karangan Al-Imam Al-Bukhari, karangan beliau yang paling penting selepas daripada kitab yang namanya Sahih Al-Bukhari. Ini kitab Adabul Mufrad, pada menceritakan akhlak Nabi kita SAW, Al-Adabul Mufrad. Alhamdulillah telah diterjemahkan dalam bahasa Melayu kita buat pertama kali dalam sejarah. Jadi hadis yang ke-25 kita dah faham, tuan-tuan. Sekarang saya baca hadis yang ke-26 pula. Dengar tahu. Haddatsana Musa qala haddatsana Abdul Aziz bin Muslim ana Abdullah bin Dinar qala sami'tu Ibn Umar radhiyallahu anhuma yaqul ra'a Umar radhiyallahu an hulatan سيراء تباع فقال يا رسول الله ابتع هذه فالبسها يوم الجمعة وإذا جاءك الوفود قال إنما يلبس هذه من لا خلاق له فأتي النبي صلى الله عليه وسلم منها بهلل فأرسل إلى عمر بحلة فقال كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت قال إني لم أعتقها لتلبسها ولكن تبيعها أو تكسوها فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم. Maksudnya, Musa meriwayatkan kepada kami, beliau berkata, Abdul Aziz bin Muslim meriwayatkan kami daripada Abdullah bin Dinar, katanya, aku telah mendengar Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, Umar radhiyallahu anhu telah melihat sepasang pakaian sutera untuk dijual. Lalu beliau berkata, wahai Rasulullah, belilah baju sutera itu, pakailah pada hari Jumaat, serta ketika wakil utusan datang menziarahimu, wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah pun menjawab, sungguhnya sesiapa yang makainya tidak akan dapat bahagian kebaikannya di akhirat. Baju sutera seperti itulah. Ketika Nabi dihadiahkan kain sutera yang banyak, baginda SAW telah memberikan salah satu daripadanya kepada Umar radhiyallahu anhu. Lantas Umar pun bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana mungkin saya memakainya, wahai Rasulullah? Sedangkan Rasulullah pernah mengatakan sedemikian, larangan memakainya. Maka baginda menjawab, sungguhnya aku tidak memberikannya untuk kamu pakai, tetapi untuk kamu jual atau berikan kepada orang lain. Oleh itu Umar radhiyallahu anhu pun memberikannya kepada saudara lelakinya di Mekah yang masih lagi belum memeluk Islam. Baik. Hadis ini menceritakan kepada kita tentang ada beberapa perkara. Yang pertama, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu begitu prihatin terhadap penampilan Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, seorang pemimpin, saya biasa melihat pemimpin Rom, Parsi, mereka pakai pakaian segak tertentu. Jadi mungkinkah Rasulullah pakai pakaian yang cantik ini? Artinya pada hari Jumaat ke, ketika keramaian ke, ketika datang utusan-utusan bertemu dengan Nabi ke, maka nampaklah segak, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud Umar Khattab radhiyallahu anhu.
Maka Nabi telah menjawab, pakaian sutera seperti ini haram dipakai oleh orang yang beriman, lelaki. Sutera tidak boleh pakai oleh kita lah, orang lelaki, kaum lelaki, orang perempuan boleh. Maka dalam hadis ini Nabi telah melarang memakai sutera. Baik, itu jelas. Tiba-tiba pada satu hari datanglah rombongan membawa hadiah berupa kain sutera dari tempat yang jauh, dari Yaman dan sebagainya. Maka diberikan kepada Nabi kita SAW kain sutera yang banyak itu. Maka Nabi telah memberikan kepada para sahabat. Antara yang mendapat bahagian dalam pemberian itu adalah Umar Khattab radhiyallahu anhu. Maka Sayyidina Umar telah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bagaimana saya boleh pakai pakaian ini sedangkan Nabi pernah larang dahulu? Nabi pernah bersabda semikian. Maka jawapan Nabi SAW, "Aku tidak memberi kepadamu untuk engkau pakai, tapi untuk engkau hadiahkan kepada isterimu ke, atau engkau beri kepada orang lain ke." Maka itu jawapan daripada Nabi SAW. Jadi Sayyidina Umar telah mengambil kain sutera tersebut untuk dihadiahkan kepada adik Sayyidina Umar yang berada di Mekah pada masa itu masih lagi kafir, belum beriman. Namanya Uthman bin Hakim. Kenapa pula beza daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab? Ini namanya Uthman bin Hakim. Dalam syarah kepada Adabul Mufrad ini, para ulama mengatakan nama adik Sayyidina Umar itu merupakan Uthman bin Hakim. Uthman bin Hakim ni merupakan adik kepada Umar dari bapa yang berbeza. Ibu sama. Saudara, maknanya seibu. Adik seibu. Ibu sama tapi ayah berbeza. Jadi Uthman bin Hakim ni merupakan adik Sayyidina Umar yang berada di Mekah pada masa itu masih lagi kafir. Ada setengah riwayat lain mengatakan bahawa Sayyidina Umar beri kepada adik susuannya. Orang-orang Arab dahulu mereka biasa menghantar anak-anak mereka ke tempat kampung yang jauh dari bandar dengan tujuan supaya anak itu dapat belajar bercakap, bergaul, hidup lebih lasak, tidaklah manja. Maka mereka pun diberikan susu dengan adik-adik yang lain, adik-adik angkat itu. Maka ada yang mengatakan maksud diberikan kepada adiknya, iaitu adik susuan yang berada di Mekah pada masa itu masih lagi belum beriman, masih lagi kafir. Baik, ini perkara kedua yang dapat kita lihat. Yang pertama tadi larangan memakai sutera. Yang kedua, walaupun dilarang, kalau kita ada baju sutera ni, kita boleh bagi kepada orang yang kafir. Saya contohnya tuan-tuan, kita pergi satu tempat, orang pun hadiah kepada kita baju batik sutera. Boleh pakai tak? Jawapannya tak boleh pakai, haram. Lelaki tidak boleh memakai pakaian daripada sutera, haram hukumnya. Maka apa kita nak buat dengan baju tersebut? Gunting, buat kain buruk. Nak suruh isteri pakai, tak sesuai pula, dia baju lelaki. Maka berilah kepada kawan kita yang kafir dekat office. Seperti apa yang berlaku dalam kehidupan para sahabat pada zaman Umar Khattab radhiyallahu anhu dalam kes ini. Faham tuan-tuan? Nampak? Maka diberilah oleh Sayyidina Umar baju ini kepada adiknya yang masih kafir di Mekah pada masa itu untuk dimanfaatkan, untuk dipakai. Jadi hadis ini menunjukkan kepada kita kewajipan untuk menjalin hubungan mesra dengan adik-beradik walaupun masih lagi kafir. Tadi cerita tentang ibu, tentang ayah. Sekarang adik-beradik. Jadi kita ambil pedoman daripada kisah ini. Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu telah pun menghadiahkan baju itu kepada adiknya di Mekah dengan tujuan untuk menangi hatinya, memujuknya, berdakwah kepadanya. Pakaian tersebut diharamkan untuk kaum muslimin pakai. Jadi orang-orang kafir ini diberi kepada mereka, bolehlah dimanfaatkan. Sekarang saya tanya kepada tuan-tuan. Abdul Manan, Ali, ready Aziz Saifur. Apa pula hukum kita terima hamper pada hari raya kan? Di pejabat, syarikat besar-besar terima hamper. Dalam hamper tersebut ada liquor contohnya, ada minuman haram, arak. Ataupun ada makanan-makanan yang kita tak pasti sembelih ke tidak ke, daging ke ataupun apalah. Kadang-kadang produk tersebut produk overseas. Kita pun tak tahu, tak ada nak check macam mana pula nak tahu halal ini ikut. Kita pun tak ada kepakaran. Apa hukumnya tuan-tuan? Ada juga pengalaman orang tentu yang menerima pada hamper hari rayanya, disangkanya daging kering jenis apa? Rupanya pork. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada soalan nanti saya jawab soalan ni. Okey. Jadi apakah hukum
kita terima apa sajalah, makanan yang haram ke, minuman yang haram ke, dalam hamper ni ke, orang bagi ke, jiran kita ke. So kita memang tak boleh gunakan, ia haram. Abu Auni dah jawab dah. Sekarang boleh tak kita ambil arak itu, ataupun makanan yang haram itu, ataupun daging yang kita tak tahu sembelih atau tidak itu, beri kepada kawan kita yang bukan Muslim? Apa hukumnya? Tuan-tuan, Dr. Nazia, mana yang tak boleh makan, beri pada kawan dan jiran Muslim. Itu jawapannya. Kalau ikut pada jumhur para fuqaha pada zaman ini, itulah solutionnya, itulah jalan keluarnya. Kita bagi kepada kawan-kawan kita ataupun jiran yang bukan Islam, tak ada masalah. Ya, tapi kalau mazhab Syafi'i ada ketat sikit di sini, bahawa semua ini tidak boleh digunakan, dibuang dalam laut dan sebagainya. Mungkin dalam konteks sekarang perlu murajaah kepada fatwa ni bagi melihat kewajaran dan suasana yang perubahan yang berlaku, mengambil kira perubahan zaman dan sebagainya. La yunkaru taghyirul ahkam bi taghyiril azman wal amkina. So fi'il buang saja, jangan. Bagilah kepada orang-orang bukan Islam keliling kita, boleh dimanfaatkan. Memanglah minum arak itu haram, betul. Tapi beri kepada mereka, ada kaedah mereka minum ke yang tidak mudaratkan, tidak ada masalah padanya. Maka inilah jalan keluar terhadap masalah yang berlaku, berpandukan kepada hadis ini. Maknanya ini satu bab yang dipanggil sebagai tahwil hurma ila ibahah. Dan bab muamalat ada satu bab namanya tahwil hurma ila ibahah. Asal benda itu haram tapi dia jadi halal dengan sebab tertentu. Macamlah seorang perempuan itu haram ke atas kita kerana dia wanita ajnabiyah, tapi bila berkahwin dengannya jadilah halal. Maka demikian juga dalam konteks yang digambarkan, Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu menerima pemberian daripada Nabi SAW. Ia merupakan sutera yang diharamkan untuk lelaki memakainya. Maka Sayyidina Umar telah menghadiahkan kepada adiknya yang masih lagi kafir pada masa itu. Maka ia menjadi baik, kalau saya terima dulu. Ni kita cerita itu pendapat kita, ya. Saya nak mengajak tuan-tuan untuk fikir di sudut hukum. Hukum, bila kita terima satu hadiah yang bersifat haram, benda yang haram, kita terima, memang kita dah terima. Dah datang pun ke office, dah ada pun dalam hamper yang dihantar, kita pun tidak tahu siapa menghantarkannya. Mungkin syarikat-syarikat tu, klien dan sebagainya. Mungkin klien ni pun dia main beli saja hamper dia tanpa meriksa. Rupanya hamper Hari Raya Cina yang lalu. Contoh tuan, ada satu ketika dahulu Hari Raya puasa dan Hari Raya orang Cina ini berdekatan satu sama lain, kan? Pernah berlaku satu masa dahulu, kan? Maka kembali kepada tuan-tuan dalam masalah hukum ini, hukum yang ada pada zaman moden, ketika seseorang menerima hadiah daripada yang diharamkan untuk kita menggunakannya, maka bolehlah kita memberi kepada orang bukan Islam. Itu hukum dia, tuan-tuan. Ya, bagi kepada orang lain. Jadi dalam konteks ini, ada yang bertanya tadi, apa pula hukum kita pakai baju batik sutera? Tiba waktu semayang, samping daripada sutera dan sebagainya, tiba waktu semayang kita pun buka samping tersebut pakai kain. Tahu pula benda tu haram. Ya, Haji Hafizah, Kafah Akliyah, ada kalangan orang Islam pada hari ini, Firdus Husaini. Ya. Baik. Suhaila, apa hukumnya kalau kita pakai sampin daripada sutera, baju batik sutera? Pada ini ramai orang pada hari Khamis, ya, termasuk jawatan-jawatan kerajaan kita menerima kain batik ni, batik sutera yang diharamkan untuk lelaki memakainya. Lepas tu kita pun pakai juga, tak tahu haram pakai juga. Tiba waktu sembahyang Zuhur, buka baju batik tu, pakai baju lain untuk sembahyang Zuhur. Tuan-tuan, isu benda ni haram, ini satu perkara. Memakai pakaian yang haram untuk bersembahyang dalam mazhab Syafi'i, kita hukumnya sah sembahyang tersebut. Ya, macam orang pergi haji lah, pergi haji, pergi umrah. Ya, pergi haji, pergi umrah, itu satu kewajipan contohnya haji. Tapi dia pergi haji pakai duit rasuah. Contohnya, dapat rasuah, dapat projek, simpan duit daripada yang haram, itu guna pergi haji. Apa hukum haji? Hajinya sah, tapi buatan itu haram. Ini mazhab Syafi'i punya penjelasan. Ya, orang ni sembahyang tapi pakaiannya dari sumber yang haram, dia beli daripada sumber yang haram, ataupun buatannya daripada benda yang haram, macam sutera tadi contohnya. Sembahyang itu sah. Mazhab Syafi'i mengatakan sembahyang itu sah, haji itu sah, tetapi perbuatan itu haram. Bila perbuatan itu haram, kita bimbang
dia memberi kesan kepada kualiti nilai di sisi Allah SWT. Itu dia. Jadi orang pergi haji pakai duit yang haram, duit loteri sebagai contohnya, hajinya sah tak? Kalau dia menepati rukun dan juga syarat-syarat, hajinya sah, zahirnya sah. Tapi perginya itu pakai duit haram, itu yang akan menyebabkan haji implikasinya tidak haji yang mabrur. Faham? Gitu juga orang yang pakai baju sutera ni, kemudian ataupun samping sutera, kemudian sembahyang dengan pakaian tersebut, rukun sembahyangnya sah. Tetapi perbuatan itu haram. Mutalabbis biharam. Dia ini sedang berada dalam benda yang haram. Jadi sebenarnya kena tinggalkan perkara yang haram. Jangan pakailah sampin mahal macam mana pun, 25,000 ke 30,000 ke, beli ke tempat hadiah. Jangan pakai, tak boleh pakai. Memang tak boleh pakai. Habis nak apa Ustaz? Simpan. Simpanlah. Apa nak buat? Pergi gatal beli buat apa? Tuan-tuan dimuliakan sekalian, bagilah kepada orang yang boleh manfaatkannya. Dalam kes tadi kita belajar bahawa Sayyidina Umar bagi baju sutera ni kepada adiknya yang kafir. Bagilah kepada sampin tersebut pada acung mana-mana ke. Ada orang bukan Islam yang nak pakai sampin, yang mungkin nak pakai sampin ke. Gitu Baik. Demikian juga dalam hukum perkara-perkara yang berkaitan seperti yang saya telah gambarkan tadi. Kalau kita dapat makanan dari sumber yang haram yang kita tidak pasti, tidak ada logo halal sebagai contohnya, tak ada pengesahan daripada pihak-pihak berkuasa yang tertentu, bagi Kak Sophie Emir. Okey, Kemudian apa lagi tadi berkenaan dengan makanan yang diharamkan, kita terima hamper. Saya pengalaman pribadi saya pernah terima, tuan-tuan. Dihantar di office oleh klien mungkin, ataupun kami dalam syarikat penerbitan, ada golongan tentu yang hantar di office. Ini pengalaman pribadi saya sendiri. Terima, maka tengok, ini memang bukan minuman yang halal ni. Dia bukan makanan yang halal ni. Apa lagi? Pergi hantar pada jiran sebelah lah. Jadi hukum dalam Islam adalah seperti itu. Mana ada jalan keluar, tuan-tuan Kerana pada hari ini pun kalau kita buang pun nanti orang lihat sifat tidak bertamadun. Mungkin boleh membahayakan alam sekitar dan sebagainya. Seperti dalam fatwa-fatwa yang dikemukakan ulama terdahulu, bukan seperti suasana pada hari ini. Okey, jelas jadi kita dah tahu pada hari ni pakai samping daripada sutera itu haram. Jangan buatlah, tuan-tuan. Kalau kita berjaya sangat dalam perniagaan pun, bukan itu ukuran kepada kejayaan. Kita duduk sibuk ukuran manusia ni nak buat apa, tuan-tuan. Yang beri pada kekayaan kita bukan manusia, Allah SWT. Kalau ni nak tarik mata ni sekejap, saya boleh hilang, tuan-tuan. Lepas tu tak adalah kita jadi orang hebat seperti yang kita disanjung pada hari ni lagi. Betul kan? Kalau Allah nak bankruptkan kita sekejap, na'udzubillah, tuan-tuan. Berlaku satu kes orang viralkan, maka semua orang mula menolak kita dan akhirnya apa yang kita lakukan semuanya dapat tentangan masyarakat. Jangan main, tuan-tuan pada hari ini. Jadi inilah dia kepentingan, kewajipan kita dalam Islam, pertamanya untuk patuh perintah Allah SWT. Walaupun hadis ini menceritakan tentang perhubungan kekeluargaan dan hak adik-beradik yang dijaga, macam kisah Sayyidina Umar ini menghantar daripada jauh pakaian sutera ini kepada adiknya. Bayangkan Madinah menuju ke Mekah pada zaman dulu, jaraknya 500 km hampir. Bayangkan beratus-batu ini menunjukkan tentang kewajipan kita menjaga pertautan, pertalian darah, hubungan silaturahim yang ada di antara kita dengan kaum keluarga kita, walaupun mereka masih lagi kafir. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi berkaitan dengan kalau berlaku dalam kehidupan kita ada satu benda yang tidak halal untuk kita gunakan, maka bolehlah kita tahwilkan al-hurmah itu kepada ibahah, iaitulah dengan berikan kepada golongan yang kafir, dan seperti dalam contoh yang dikemukakan, sama ada makanan ke, minuman ke, hadiah ke, pakaian dan sebagainya. Jelas, tuan-tuan? Barakallahu fikum. Sementara rupa, tuan-tuan, tuan-tuan dapati kuliah dan manfaat, tolong sokong kami dapatkan korma ajwa dari Madinah, ajwa aliyah dalam botol begini nari daripada Zahzan Travel. Dapatkan untuk Ramadan kita. Tengok dalamnya sangat menarik, tuan-tuan. Dalam bekas seperti ini, senang untuk simpan, tak dalam kereta dan pejabat. Tengok korma ajwa yang baru sampai dari Madinah di dalamnya. Tekstur dia, Masya Allah, lembut dengan enaknya, insyaAllah. Okay. Dan di samping itu juga kami ada mengedarkan produk berasaskan habatus sauda, namanya Birkah.
Habatus Sauda Birkah. Dapat tuan-tuan daripada Zahazan Travel. Nanti saya sharekan link tuan-tuan boleh order untuk Ramadan kita. Alhamdulillah sambutan sangat baik dan ramai testimoni yang telah menunjukkan kelebihan menggunakan Birkah Habatus Sauda ni. Malam ni saya belum makan lagi. Saya makan 2 biji pada waktu malam 2 biji pada waktu siang, 2 biji waktu malam. Macam ni tengok. Berkilat ni. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti saya sharekan link bagi tuan yang minat untuk jadi ejen, dropshipper. Boleh, kami ada program on pay sekarang Zahazan Travel yang kita introduce kepada orang. Kita dapat hadiah. Nak tak? Masuk kepada Telegram sahabat Ustaz Zahazan dulu. Kat situ nanti kita terangkan bagaimana nak jadi ejen. Ataupun boleh pergi terus ke Zahazan Travel. Boleh lihat bagaimana nak jadi ejen on pay. Kita introduce kepada orang, kita dapat hadiah tuan-tuan Ini ada kurma ajwa dan juga kurma mejol pun kami ada dari Palestin. Dapatkan daripada Zahazan Travel Nanti saya sharekan link. Ini Habatus Sauda, insya-Allah sebagai satu ikhtiar kita pada musim wabak berlaku. Mudah-mudahan Allah pelihara kita daripada penyakit yang bahaya ni. Kita, keluarga dan orang tersayang Dalam hadis mengatakan siapa makan kurma ni 7 biji pada waktu pagi, man tasabbaha bi sab'i tamaratin ajwatan lam yadru sumun nasirun. Siapa yang makan kurma ajwa 7 biji sehari, maka setiap pagi maka dia akan selamat daripada sihir dan juga racun. Banyak racun yang masuk dalam badan kita tuan. Sayurnya, daging kita belinya, ramai orang kata demikian Maka mudah-mudahan dengan mengambil ajwa daripada Madinah ni, yang Nabi nyatakan dia akan mengeluarkan racun dan menghilangkan sihir daripada diri kita. Ada orang dia pergi pejabat je, ada saja ujian. Tidur, mengantuk. Balik rumah, hidup balik semula. Pergi pejabat je, tertidur. Itu salah satu tanda sihir tuan-tuan. Jadi makanlah kurma ajwa seperti Nabi sabdakan setiap pagi 7 biji. Ini Birkah Habatus Sauda. Juga dalam hadis mengatakan manggil sebagai Habatul Barakah, bijiring keberkatan. Kami telah produce dalam bentuk begini, mudah untuk kita nikmati, kita boleh makan dengan mudah. Kami juga ada kurma mejol, tak ada atas meja saya pada waktu ni. Dan tuan-tuan boleh dapatkan kitab ni untuk kita belajar bersama, Al-Adabul Mufrad oleh Imam Bukhari dari Zahazan Travel, yang telah kami terjemahkan buat pertama kali dalam bahasa Melayu. Lengkap. Jadi setakat ni tuan-tuan, untuk renungan kita pada malam ni, semua yang baik adalah pada Allah SWT. Kekurangan manusia, kita belajar 2 hadis berkaitan dengan kepentingan menjaga perhubungan kekeluargaan walaupun keluarga kita itu masih lagi kafir. Dan kita telah belajar juga bagaimana menukarkan satu yang sifatnya haram untuk kegunaan kita menjadi harus digunakan oleh orang lain dalam bentuk pemberian yang telah saya gambarkan tadi. Sekian, terima kasih tuan-tuan. Jumpa lagi malam esok, insya-Allah. Malam esok pertemuan kita adalah membicarakan kitab ni. Kitab apa nama? Kitab Tafsir Jalalain. Ni dalam juz amma. InsyaAllah esok kita akan bincangkan surah Al-Fatihah yang belum habis. Dan malam lusa kita bincangkan kitab Hadis-Hadis Hukum oleh Ibn Mulaqin dalam mazhab Syafi'i. Setakat ini sama kita tangguhkan dengan baca suratul Asr tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jami'i masyayikhina wa li jami'i ashabil huquq alaina minal muslimina wal muslimat al mu'minina wal mu'minat rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa dharki syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min al-baras wal junun wal juzam min sayyi asqam. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la maridan illa shafaita wa la haman illa farajta wa la daynan illa qadayta wa la musibatan illa nafasta wa la hajatan hawaij dunya wal akhirah hiya laka ridha wa lana fiha salah ila adaitaha wa qadaytaha wa yasartaha ya rabbal alamin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Taqullahu minna wa minkum. Terima kasih tuan-tuan. Aznan nan macam nak beli
Nanti saya letakkan link untuk klik nanti dapatkan dekat bahagian atas. Nanti saya akan letakkan link untuk klik dan insyaAllah boleh order terus dari Zazan Travel. Terima kasih semua. Ahmad Tirmizi, Ustaz Daniel, kenang daku dan amu, Assalamualaikum hadinakum, Muhammadakum, Akhwati Mamalikum, Makcik Pakcik, Asfani Ahmad, kenang daku dan amu. Terima kasih semua. Zuraida, saya tinggalkan tuan-tuan bawah jagaan, bawah kasih sayang, pemerhatian Allah SWT. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nisan Hasana. Terima kasih, Wan Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.